Salam sejahtera semua. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan dengan lebih lanjut berkaitan dengan objektif pertama yang ingin dicapai dalam program Keruntuhan Akhlak Pengaruh Rakan Sebaya, iaitu mengenal pasti apakah punca keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja. Saya pasti ramai yang tertanya-tanya apakah punca keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja. Berdasarkan tajuk program ini, Keruntuhan Akhlak Pengaruh Rakan Sebaya, sememangnya punca utama masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja ialah pengaruh rakan sebaya. Mengapa saya berkata demikian? Kerana menurut kajian, ketika usia remaja seseorang itu akan lebih rapat dengan rakan sebayanya berbanding dengan keluarganya. Zaman remaja ini mereka sudah mula mengubah tingkah laku, sikap dan nilai. Pada zaman remaja ini juga merupakan tempoh kehidupan yang diselubungi dengan harapan, cabaran dan ketegangan. Keadaan ini menyebabkan seorang remaja itu mudah terpengaruh dengan rakan sebaya, sama ada pengaruh yang baik dan tidak baik. Sekiranya seorang remaja itu tersalah pilih rakan sebaya, maka dia akan terjebak dengan pengaruh yang tidak baik. Remaja pada masa kini juga suka mencabar antara satu sama lain untuk sesuatu perkara yang tidak baik, walaupun mereka sedar bahawa perkara itu tidak patut dilakukan. Sifat darah muda dalam diri remaja yang pantang dicabar menyebabkan mereka melakukan perkara yang tidak baik semata-mata ingin menunjuk kehebatan diri masing-masing. Bak kata pepatah, menang jadi arang, kalah jadi abu. Antara contoh keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja ialah penyalahgunaan dadah, pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan, gangsterisme dan sebagainya. Masalah keluarga juga merupakan punca yang dikena pasti berlakunya keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja. Masalah keluarga turut menjadi penyumbang kepada masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja. Sebagai contoh, kesibukan ibu bapa, keadaan rumah tangga yang porak-poranda dan sebagainya. Tanggungjawab seorang ibu bapa ialah untuk mendidik dan menjaga anaknya sebaik mungkin supaya mereka menjadi insan yang berguna. Namun, masalah keluarga ini menjadi penghalang kepada ibu bapa untuk mendidik anak mereka sebaik mungkin. Masalah ini menyebabkan anak mereka terumbang-ambing dan berfoya-foya di dalam dunia mereka sendiri sehingga mereka lupa akan batasnya dalam kehidupan. Masalah kesibukan ibu bapa pula menjadi penghalang untuk mereka mengambil tahu aktiviti anak mereka di luar dan membiarkan anak mereka bebas melakukan apa sahaja sehinggakan anak mereka sesat dan memilih jalan yang salah. Punca seterusnya ialah pengaruh media massa. Pada zaman moden ini, penggunaan media massa merupakan satu keperluan yang sangat berguna dalam kehidupan seharian. Media massa sememangnya memberikan banyak manfaat, namun perlu diingatkan juga ia akan memberikan pengaruh yang tidak baik, terutamanya kepada golongan remaja. Bak kata pepatah seperti api dalam serkam. Sebagai contoh, cerita-cerita yang beransurkan keganasan akan mempengaruhi dan merangsang remaja untuk meniru aksi-aksi negatif tersebut. Punca terakhir yang dikenal pasti yang menyebabkan berlakunya masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja ialah kurangnya penerapan didikan agama dan nilai-nilai murni dalam diri remaja. Kekurangan penerapan didikan agama dan nilai-nilai murni dalam kehidupan menyebabkan berlakunya keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja. Didikan agama dan nilai-nilai murni yang kurang ini menyebabkan para remaja tidak dapat membezakan perkara yang baik dan tidak baik. Golongan remaja ini juga lebih gemar menghabiskan masa dengan aktiviti yang tidak berfaedah dan mudah berpengaruh dengan rakan sebaya. Hal ini kerana mereka tidak menerapkan didikan agama dan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian mereka. Kesan-kesan keruntuhan akhlak. Kesan-kesan keruntuhan akhlak merangkumi 3 aspek iaitu individu, masyarakat dan negara. Kesan keruntuhan akhlak terhadap individu ialah individu tersebut akan dipandang hina oleh orang lain. Hilang kepercayaan terhadap agama, mudah terjerumus dengan gejala-gejala negatif. Kesan keruntuhan akhlak terhadap masyarakat pula, masyarakat akan berpecah belah, berlaku pergaduhan antara masyarakat dan hilang rasa hormat terhadap sesama kaum dan kaum yang lain.
kesan keruntuhan akhlak terhadap negara, ia akan membantutkan perkembangan ekonomi negara. Negara akan dipandang serong oleh negara yang lain dan perpaduan di negara akan mudah berpecah belah. Berikut merupakan keraitan akhbar yang melibatkan keruntuhan akhlak remaja pada masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Mari kita teruskan dengan kepentingan dan cara meningkatkan sahsiah dan akhlak pelajar. Kepentingan sahsiah dan akhlak pelajar. Pertama, akhlak dan sahsiah merupakan antara satu disiplin dalam pengajian pendidikan. Jadi, para pelajar yang mempunyai akhlak dan sahsiah yang tinggi turut mempunyai disiplin yang tinggi dalam diri mereka. Selain itu, sahsiah dan akhlak pelajar juga dapat membantu seseorang dalam menilai antara perkara yang benar dan perkara yang salah. Seterusnya, membentuk semangat dan kecenderungan seseorang individu untuk melakukan kebaikan sehingga ia berusaha dalam mewujudkan kebaikan untuk semua. Kepentingan yang keempat ialah insan yang mempunyai sahsiah dan akhlak yang tinggi sentiasa akan berusaha menghindari tindakan yang jahat. Selain itu, golongan yang mempunyai sahsiah dan akhlak yang tinggi berupaya untuk mencegah kejahatan dalam kalangan ahli masyarakat di persekitaran mereka. Terdapat pelbagai cara untuk meningkatkan sahsiah dan akhlak pelajar. Antaranya, ibu bapa perlu memberi bimbingan kepada anak-anak sejak kecil lagi dan juga menjadi contoh teladan yang baik di rumah. Cara yang kedua, para pelajar digalakkan untuk bergaul dengan rakan-rakan yang berakhlak mulia untuk menyemai nilai akhlak dalam diri mereka. Rakan sebaya memberikan impak yang besar kepada diri para pelajar. Seterusnya, tenaga pengajar juga perlulah sentiasa menunjukkan peribadi serta sahsiah yang baik agar boleh diteladani oleh pelajar mereka. Para penggiat media juga perlu menggunakan saluran media untuk mengajak orang ramai dalam menerapkan nilai murni dalam masyarakat ketika ini, kerana kebanyakan pengguna media ialah para pelajar. Cara yang terakhir bagi meningkatkan sahsiah dan akhlak pelajar ialah komuniti setempat perlu prihatin terhadap segala bentuk perlakuan golongan muda, kerana perlakuan yang salah perlu diberi tindakan dan juga diberi teguran supaya mereka sedar akan tindakan yang salah. Perkongsian daripada panel jemputan atau sesi soal jawab. Apakah yang dimaksudkan dengan keruntuhan akhlak dan berkaitan dengan pengaruh rakan sebaya? Keruntuhan akhlak yang dimaksudkan meliputi rosaknya akhlak apabila mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang daripada ajaran agama dan budaya timur. Contohnya, lumba haram, meminum arak, dan kumpulan gangster. Kepentingan menjaga batas pergaulan antara rakan sebaya. Bagi mengelakkan prasangka buruk orang lain terhadap kita. Tuntutan agama di mana agama sememangnya menekankan tentang pentingnya menjaga batas pergaulan, terutama batas pergaulan antara lelaki dan perempuan. Akhir sekali, memastikan kita tidak mudah terjebak dengan pengaruh rakan sebaya yang tidak baik. Persoalan seterusnya adalah bagaimana cara untuk menghadapi situasi-situasi di mana kita perlu mengatakan tidak kepada kawan.
Cara yang penceramah kongsikan adalah dengan cuba untuk menolak dengan cara yang baik atau bersopan santun. Bertutur dengan nada yang sopan apabila kita menolak ajakan rakan tersebut. Walaupun dipaksa, kita mestilah kekalkan nada tersebut, tetapi dengan sedikit tegasan. Kita juga boleh berterus terang dengan rakan sekiranya kita mempunyai tugasan dan tidak dapat menyertai mereka. Berterus terang jika anda memang tidak dapat menyertai mereka. Yang terakhir adalah bagaimana cara untuk menegur rakan apabila mereka melakukan perkara yang kurang baik. Bagaimana ya? Penceramah menyatakan kita boleh memberikan nasihat dan teguran dengan bahasa dan suara yang lembut. Hal ini agar mereka dapat menerima teguran tersebut dengan lebih baik. Teguran mudah diterima jika kita bertutur dengan sopan dan lembut. Jangan sesekali menegur rakan dengan suara yang tinggi dan menggunakan bahasa yang kasar. Elakkanlah dari menasihati dan menegur kesalahan rakan di halayak ramai. Nasihati mereka ketika berada di tempat yang sesuai. Hal ini adalah untuk mengelakkan kita membuka aibnya dan mengelakkan berlakunya pergaduhan yang tidak diingini. Jadi, konklusi untuk segala persoalan tersebut, pelbagai pengajaran dikongsikan oleh penceramah. Oleh itu, pentingnya kita tahu sesuatu perbuatan yang baik dan buruk agar tidak terjerumus kepada sesuatu yang jahat. Pemilihan kawan juga penting agar tidak terjebak dalam sesuatu yang boleh merosakkan kita. Maka, berpada-padalah memilih kawan dan jangan sampai terjebak. Sekian perkongsian kami. Terima kasih.